Boleh lari dah? Kak Syida tengah pergi dekat FB Live tu. Ada yang masuk FB. Dia ada masalah. Lisa tak boleh login ke FB pula. Dia tak bagi. Sekejap ya. Cuba lagi. Oh. Cuba. Nampak gayanya kita tak boleh live di FB. Ada masalah. So mungkin account, dia kata account. Nanti Kak dah settle dengan anak lepas ni. Lepas kelas nanti. Recording dah, recording. Recording ada dah. Okay. Tapi tak masuk FB lah hari ni. Kenapa tak tahu lah. Okay. Tak apa, Ustaz muda tanya dulu, tak apa. Okay, Ustaz. Boleh? Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin-nar atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian, insya-Allah malam ni kita masuk dalam bab baru dan tajuk baru insya-Allah, iaitu bab yang ketiga, himpunan soalan-soalan berkaitan ibadah. Yang sebahagiannya mungkin pernah kita jumpa secara personal, ataupun pernah dibincangkan oleh mana-mana asatizah. Namun sebelum kita mula, ingin saya tarik perhatian kita tentang isu yang kita bincang pada minggu sudah berkaitan dengan nazar. Tak silap saya, Kak Liza sebut tentang nazar itu perlukan kepada saksi lah, dia ada di mana-mana. Kita pun semak balik, ternyata tidak. Untuk nazar cukup dia punya rukun ada 3. Saya ada share dengan Kak Perdana Syida tempoh hari. Saya semak balik kejap. Antaranya yang kita rujuk, of course, saya bersama Mufti Wilayah punya website lah. Beberapa saya baca terus itu tempoh hari tentang beberapa dia punya perbincangan tentang nazar, dan kita dapati antara lain dia sebut hukum bernazar tanpa menyebut nama Allah ni. Ada orang tanya soalan lah. Para ulama mengatakan bahawa nazar mempunyai 3 rukun, iaitu yang pertama sirah, bentuk ucapan. Kena ada pengucapan. Maksudnya jelas ucapan itu, ya Allah, jika aku mengandung tahun ni, aku akan sekian itu. Aku akan jamu, buat kenduri dan seumpamanya. Dan perlu ada orang yang rukunnya yang kedua, orang yang melakukan nazar tersebut, iaitu al-munazar, dan perkara yang dinazarkan. Perkara yang dinazarkan iaitu nak buat apa dan seumpamanya itu. Baik, itu 3 rukunnya. Maka tidak ada disebutkan di sini bahawa perlukan kepada sebarang saksi lah dan seumpamanya. Dan cara untuk nak munazar tempoh hari dengan adalah beberapa aturan dia, kena puasa berapa lama, apa semua tu. Nanti saya mak balik. Cuma di sini ada nukilan yang baik daripada Dr. Muhammad Az-Zuhaili Asy-Syafi'i dalam kitab dia Al-Mu'tamad fil Fiqh Asy-Syafi'i, jilid yang kedua, muka surat 505, dinukilkan bahawa Syekh Dr. Muhammad Az-Zuhaili dalam menghuraikan rukun yang pertama, iaitu sirah, menyatakan ia, yakni sirah, adalah ucapan yang terbit daripada pelaku nazar, dan tidak sah nazar melainkan dengan perkataan. Tak boleh main dalam hati. Nak nazar gitu nak nazar gini, lintasan-lintasan hati, niat-niat tu tidak kira nazar. Dia kena sebut.
Tapi sebut tu tak ada orang dengar pun tak ada masalah. Sebab Allah dengar, Allah tahu. Kemudiannya, dan tidak sah nazar melainkan dengan perkataan, iaitu seseorang itu mengucapkan untuk Allah ke atas diriku buat perbuatan sekian-sekian. Sekiranya seorang itu menyebutkan ke atas diriku, maka nazarnya sah. Ini kerana perbuatan ibadah itu tidak berlaku melainkan hanya untuk Allah semata-mata. Yang paling lengkap dalam sirah nazar ini sebagai contoh adalah sekiranya Allah menyembuhkan sakitku ini, maka untuk Allah ke atas diriku perbuatan sekian. Kita macam cagar benda lah. Ya Allah, kalaulah aku begini, maka insya-Allah aku buat begini. Dan disyaratkan juga pada sirah supaya dilakukan dengan lafaz yang menunjukkan kepada iltizam, yakni kesungguhan. Kalau main dalam hati ni, kita macam tak bersungguh pada diri kita sendiri. Jadi, 3 rukun dia iaitu sirah, bentuk ucapan, kalau boleh dengan sempurna lah. Ya Allah, jikalah aku dapat pergi haji tahun depan, balik haji tu kalaulah umur panjang, aku nak jamu orang kampung aku. Gitu. Aku nak derma, aku nak tu, aku nak ni. Tu nazar. Ingat je lah. Orang yang melakukan nazar tu kena ada, dan perkara yang dinazarkan. Wallahu a'lam. Bolehlah dengar balik. Dan dalam YouTube pun ada lah kalau apa nama, baik tu hukum nazar ke apa semua, tetapi yang saya perasan tak ramai asatizah yang so-called asatizah sunnah yang ulas. Banyak asatizah yang tapi tak apa, sebab benda yang mereka ulas tu betul, tak ada masalah lah. Bukannya kita tolak semua ya, asalkan bukan bermaksud kita ni asalkan tak sama sikit dengan kita tak betul belaka, itu kita pun tidaklah membawa kepada ke arah itu. Kita maksudkan adalah selagi mana apa yang mereka ucapkan itu selari dengan apa yang dibawa dalam Quran dan Sunnah, maka kita kata tak ada masalah untuk kita terima ilmu dan juga amalan tersebut dan seumpamanya. Baik, wallahu a'lam. Okey ke? Ada apa-apa yang boleh di-share lagi? Mungkin ada Kak Liza ke, Kak Syida ke, Kak Hazati ni, Kak Dini, Kak Nasimah ada duk baca apa-apa tentang nazar ni? Sebab benda tu jarang buat Ustaz, jadi tak kata tak di Tahu. kan jadi macam kalau kita benda tu kalau ada connection dengan kita mungkin kita akan fikir sesuatu lah, tapi macam Kalau tak pernah buat jadi tak terfikir nak tahu benda tu lah. kalau puasa tu mungkinlah. Gitu kan? Tapi sebab antara lain tak pernah buat tu sebab sentiasa buat kebaikan tapi kan perlu cagaran apa semua tu. Jadi itulah yang terbaik sebenarnya. Itulah yang terbaik. Baik, kita masuklah perbincangan kita. Baik, antara isu yang dibincangkan dalam bab yang pertama ni, ternyata di sana dalam kitab-kitab fiqh ada bincang tentang batalnya wuduk jika seseorang makan daging unta. Maka apakah ada asas daripada hadis Nabi SAW? Jika hadisnya ada, apakah hadisnya bermaksud yang demikian ataupun ada kefahaman lain? Fiqh ni dia rumit sikitlah, dia banyak angle ataupun banyak cara istinbat yang diberikan oleh para ulama fiqh. Ala kulli hal, mengenali guru kami hafizahullah Dr. Umar Muhammad Noor ni, dia lebih cenderung nak bawa kepada perbahasan ahlul hadis daripada mazhab Syafi'i. Dia ahlul hadis tapi dalam mazhab Syafi'i. Begitu Sebab daripada mazhab lain pun ada juga. Ahlul hadis mazhab Hambali, ahlul hadis mazhab Hanafi ada. Tapi Dr. Umar ni memang kepakaran dan kecenderungan beliau dia nak bawa kepada ahlul hadis. Dan memang majoriti muhaddisin boleh dikatakan memang mazhab Syafi'i dari sudut fiqh. Cuma kalau kita pergi lagi, walaupun mereka ni sama-sama mazhab Syafi'i, sesama mereka pun pandangan lain-lain. Itu level tinggilah. Maksudnya sama-sama ulama mazhab Syafi'i ni pun ada khilaf juga sama mereka. Di situlah kalau kita faham yang tu sebenarnya keluasan dalam bab fiqh ni. Tak ada isu. Baik, katanya apa soalan? Ada sebuah hadis yang menyuruh kita berwuduk kembali selepas memakan makanan yang tersentuh api. Sejauh mana kebenaran maklumat ini, Ustaz katanya? Maksudnya kalau makan ayam bakar, ragi bakar, maka dikatakan di sana kena ambil wuduk semula. Bahkan zaman kecil-kecil dulu saya ingat bukan
makan benda yang dibakar saja. Makan apa-apa pun, wuduk kena ambil semula, dia kata. Satu masa dulu, di kalangan kanak-kanak, kawan-kawan kami lah, kita makan sikit gula-gula ke apa semua, kena ambil wuduk semula. Dia faham kata batal. Maksudnya ustaz-ustaz kami mengajar gitu ke dulu, wallahu a'lam. Bila dah besar sikit, tak kena ambil wuduk, koma saja. Dah mula, okey. Besar lagi, tak payah koma, tak payah gapo, sembayang je. Cumanya, sah lah, cumanya tak comel lah. Apa nama, tidak cantik, bau mulut makanan apa semua tu. Sebab di sana ada hadis Nabi yang menyuruh kita kalau boleh. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah tu. Kalau tidak kerana aku fikir menyusahkan umat aku, kata Rasulullah, pasti aku akan wajibkan untuk mereka bersiwak buruh gigi. Yakni bersihkan gigi, tak sesuai buruh gigi. Kadang-kadang berkoma guna Listerine tu dah memadai untuk bersih mulut, bau wangi apa semua. Kadang-kadang tak perlu bergigi pun. Inda kulli salah, setiap kali nak solat buat perkara tersebut. Tapi Rasulullah tak wajibkan. Bayangkan kalaulah buruh gigi menjadi salah satu daripada syarat sah salat. Ajar habis kita. Boleh bayang tak? Kalaulah buruh gigi, membersihkan gigi ataupun buruh gigi lah secara umumnya, menjadi salah satu rukun ataupun syarat sah salat. Rukun lain, syarat sah lain. Maka menyusahkan kita ke tak sebenarnya. Walaupun benda tu molek. Tapi kalau tiba-tiba ada, tertinggal bergigi ke tak ada bergigi, sudah. Mungkin akan jadi alasan pula kepada sebahagian daripada kita ni tak semayang. Bapa tak semayang? Tak bawa bergigi hari ni. Ingat kita kecil-kecil saya lah, kecil-kecil dulu. Keluar musafir, kawan-kawan main bola ke padang apa semua. Pergi musafir ke, pergi konvoi mana-mana ke, berhenti solat, ada kawan-kawan yang tak solat. Kita tanya umur sewa masa tu kan, masa pelajar, tanya, kenapa engkau tak solat ni? Seluar kotor lah, dia kata. 2-3 hari tak tukar seluar. Kata kotor, tak apa, jangan najis. Sama lah, tu kotor dengan najis. Tengok, dia punya alasan tu. Kadang-kadang dia nak cari alasan. Ada lah alasan tu. Baik, jawapan daripada soalan tadi ni, betul ke kena ambil wuduk semula bila satu makanan tu kena api ni? Maksudnya bakar ke, goreng ke, mana ni? Baik, kata guru kami hafizahullah ta'ala, hadis-hadis yang menyuruh untuk mengulangi wuduk kerana menyantap makanan yang disentuh oleh api sangat banyak. Sudah. Lagu mana kita ni? Ia diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, Ummi Habibah, Abu Hurairah, Abu Ayyub Al-Ansari, dan ramai lagi. Semua sepakat meriwayatkan bahawa Nabi pernah memerintahkan untuk berwuduk bagi sesiapa yang memakan makanan yang tersentuh api. Yakni pada asalnya riwayat itu ada sungguh, bahkan diriwayatkan oleh ramai sahabat Nabi SAW, termasuk isteri baginda yang paling rapat dan banyak riwayat hadis daripada baginda sendiri. Baik, menurut para ulama, hadis ini sanadnya memang sahih. Hadis sahih. Namun kandungannya telah dimansuhkan oleh hadis-hadis lain yang menceritakan Nabi melakukan solat tanpa berwuduk semula walaupun setelah memakan daging bakar. Ini nasih mansuh. Jadi ulama akan tengok hadis yang Rasulullah semayang dan tidak berwuduk semula lepas makan daging bakar ni, mana yang lebih awal dengan hadis yang Rasulullah suruh untuk berwuduk selepas makan makanan yang terkena api. Maka setelah dinilai, ternyata hadis yang kedua itu yang kemudian. Maka secara automatik yang kemudian akan memansuhkan yang awal. Jadi para ulama akan ambil hadis yang akhir sebagai kesimpulan yang kita kata muktamad. Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, siapa nama sebenar Imam Syafi'i? Apa boleh jawab ni? Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris Syafi'i. Paling tidak kita
ingat nama-nama sebenar imam ni pun menunjukkan kita insya-Allah orang yang mengaji sikitlah berbandingan mereka-mereka yang tidak ada kelas khusus macam kita ni. Nama dalam IC dia Muhammad bin Idris Syafi'i. Syafi'i itu bukan nama tempat. Macam imam-imam lain sebagainya nama tempat lah. Ghazalinya, Bukharinya. Syafi'i ini nama untuk Imam Syafi'i yang sempat hidup zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa Rasulullah duk ada tu, Tok Imam Syafi'i ni budak-budak kanak-kanak lagi. Jadi sempatlah. Baik. Jadi Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, dalam kitab apa tu? Sunan diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra lil Baihaqi rahimahullah. Kami berpendapat tidak wajib untuk berwudu kerana menurut kami hadis ini telah dimansuhkan, kata Imam Syafi'i menurut Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Imam Baihaqi ni ulama hadis mazhab Syafi'i yang impun hadis-hadis yang digunakan sebagai dalil dalam mazhab Syafi'i. Ni Imam Baihaqi ni. Jadi dia nak buktikan bahawa mazhab Syafi'i ini mazhab ahlul hadis. Mazhab yang bertitik tolak atas hadis, bukannya mazhab reka-reka guna kepala otak sering-sering, tidak. Itulah. Sebab itulah Imam Syafi'i digelar sebagai Nasirus Sunnah. Apa Nasirus Sunnah? Nasir pendukung, penolong, ataupun kita pembela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma dalam konsep fiqh kita ni, gagasan kita adalah tidak mutlak dengan satu mazhab. Tidak bertaklid dan memutlakkan diri dengan satu mazhab. Yakni kita pegang satu, tapi at the same time kita terbuka dengan pandangan-pandangan ulama ahli sunnah wal jamaah yang lain muktabar yang pada perkiraan ketika itu lebih kuat dan sesuai dengan keadaan. Itu saja. Bukan nak suruh jangan ada mazhab. Kita bukan suruh keluar mazhab belakang jangan ada mazhab. Sebagai orang awam kita kena ada satu lah. Cumanya tidak termaktub secara mutlak. Sampai dah duduk di kutub utara pun, tak kira saya mazhab Syafi'i. Kena basuh kat tak ada basah. Dah duduk kutub utara tu. Oh sejuk beku dah. Orang kata sapu je lah atas khuf tu. Tak payah buka kita. Cakap kat orang, saya pun masa pergi Turki tu. Saya cerita dah kan nak semaya di masjid Hagia Sophia lah, maghrib masa tu. Nah, nak masuk solat tu, tak ada wudu. Nak ambil wudu ni. Nah, nak ambil wudu lah. Ada di luar tu tempat wudu. Kena buka kasut dulu. Suasana masa tu, bawah 0 darjah Celsius. Memang esokkannya turun salji tu malam tu. Tepi laut Bosporus lah, dia punya tepi kan. Hagia Sophia tu tepi tu. Sejuknya ya Tuhan, tak boleh nak cerita. Nanti saya bagi gambar tu. Nak ambil wudu, kono-kononya nak pergi basuh lah takhuf apa semua ni. Tapi syarat basuh takhuf tu sebelum kita pakai stocking khuf tu kena ambil wudu dulu di rumah tu. Saya duk teringat bila aku ambil wudu ni. Mana duk ingat? Mana sebab tak rancang nak pergi solat di Hagia Sophia tu. Dia ambil wuduk lagu mana? Selipar mana ada dia selipar. Dia bukan masjid surau macam kita. Buka kasut gitu ke ketam-ketam gitu. Sebab itulah belajar ni satu bila nak praktis, satu bila benda lain. Macam ustaz saya sendiri yang mengajar usul tafsir, Dr. Profesor Madya Dr. Mustafa Abdullah. Jadi jiran pun sekarang, jiran tamas sebelah ni. Dia kata, iyalah kita belajar, kita tahulah sentuh isteri apa semua, tak batal wuduk apa semua, ada kata batal, ada kata makruh, ada kata ni. Kita tahulah pandangan ulama ni banyak apa semua. Dan untuk praktik ke diri sendiri, kita bolehlah pergi mana-mana pandangan apabila perlu dan kita ada keperluan dan kita yakin memang kita ngaji benda tu, kita tahu ada. Maka kita boleh praktik ilmu kita untuk peribadilah. Tapi dia kata bila kena molek, dia pun terak lah nak solat jemaah dengan bini, dengan isteri dia tu. Dah. Bila nak akad takbir tu, dia paling belakang, dia sentuh isteri dia. Pak, dia sentuh. Dia pun semayang. Dia semayang, dia kata, Syekh, sepanjang semayang tu rasa dah teruk ni.
atas bawah musing, tak tenang je bawah dia kata. Ada wuduk ni, dah aku dia ada wuduk ni. Ha, belajar tu, tahu, yakin dah. Tapi ya tu akhirnya perasaan. Jadi bila gitu tak boleh lah. Bila gitu tak boleh. Dia jadi macam tak yakin lah tu. Tidak. Dia tak yakin. Kita tak boleh. Dia ambil wuduk semula semaya. Lepas tu sukanya, lepas dia habis solat tu, dia pun tengok, paling belakang tengok isteri dia. Isteri dia mufarakah, tak solat dengan dia, berimamkan dia. Dia pun tanya lah, awak tak ikut saya kenapa? Nak ikut apa? Awak tak ada wuduk. Lagilah menyebabkan dia down, dia pergi ambil wuduk, solat semula. Nak ceritanya apa? Kita boleh ngaji banyak macam-macam apa semua. Tapi akhirnya, untuk praktis ilmu kita tu, memang kita kena, ya, maksudnya kena, hati kita tu kena selesa. Lagu-lagu mana? Tak apa kalau kita pergi Mekah, dah semua orang gitu. Mak kita kena buat gitulah, kita ada ilmu tu tak apa. Tapi ada keadaan yang walaupun kita ada ilmu tu, untuk rumah kita nak buat pun air. Apalah. Tu keadaannya. Baik, katanya lagi apa dia? Imam Syafi'i berkata, kami berpendapat tidak wajib untuk berwuduk kerana menurut kami hadis ini telah dimansuhkan. Bagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi rahimahullah ta'ala itu dalam Sunanul Kubra lil Baihaqi. Baik. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa beliau melihat Nabi SAW memakan daging kambing bakar lalu solat tanpa berwuduk semula. Ibnu Abbas bersama Nabi hanya setelah pendudukan kota Mekah. Ini menjadi dalil yang sangat jelas perintah wuduk tersebut mansuh. Kenapa yang disebut di situ Ibnu Abbas bersama Nabi setelah pendudukan kota Mekah? Time frame di situ. Bermaksud Ibnu Abbas peristiwa tengok Rasulullah ni akhir-akhir lah selepas Fathul Mekah. Berapa hijrah dah tu? Fathul Mekah tu 5 hijrah ke berapa? Peristiwa tersebut. Cek balik. Jadi ini menyebabkan peristiwa yang sebelumnya, larangan yang sebelumnya dimansuhkan dengan situasi yang baru tadi. Para ulama 4 mazhab iaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali sepakat dalam perkara ini. Imam Tirmizi berkata, kebanyakan ulama daripada kalangan sahabat Nabi, tabi'in dan setelah mereka berpendapat tidak wajib berwuduk kerana makanan yang tersentuh api. Ini disebut oleh dalam Sunan Tirmizi jilid 1 halaman 116 dalam mula hadis tersebut. Baik. Jelas hadisnya ada. Ini yang kita kata tak boleh baca hadis seorang-seorang tanpa tengok syarah, tanpa rujuk ulama punya huraian ni. Dan bila kita kata kembalilah pada Quran dan Sunnah, bukanlah kita bermaksud balik pegang secara literal sehingga buang ulama. Mereka duk kata ni seruan balik pada Quran Sunnah ni tak nak pakai ulama. Mana ada? Yang kita masukkan adalah kembali pada Quran Sunnah, yakni mencari ulama-ulama yang akhirnya membawa kita menjadi wasilah kita kepada panduan amalan ibadah akidah yang tepat dengan SOP Al-Quran dan Sunnah. Ulama juga kita cari. Mana ada kita buang ulama? Ni semua ulama kita sebut. Imam Baihaqi, Imam Syafi'i, Imam Malik. Ulama lah tu. Pak Man kapu kita tu. Pak Bukhari kapu kita tu. Mana ada? Jadi mereka ini mereka duk kata kita tolak ulama. Dan mereka punya ulama pula, dia kata kena ikut ulama, kita ikut ulama. Kita tanya, siapa ulama? Oh, ustaz-ustaz dia rupanya. La ilaha illallah. Ustaz-ustaz dia. Takkanlah boleh lawan Imam Syafi'i, Imam Baihaqi pun semua ni, Imam Bukhari. Rupanya bila dia sebut kena ikut ulama, ustaz-ustaz dia, tok guru dia rupanya. Kita pula tak kisahlah. Kita ikut ustaz-ustaz kita yang bawa kita kepada sumber yang tepat dengan manhaj, yang paling selamat dengan tepat SOP dengan Al-Quran dan Sunnah. Awak nak ikut ustaz-ustaz awak yang bawa, guna juga balik pada Quran, Sunnah, Quran. Tapi tengok-tengok, tak kena ni. Nah, ini semakin menjauhkan
Bahkan melarang pula, jangan pergi kepada Quran dan Sunnah. Nanti jadi sesak belaka. Di barat, orang masuk Islam majoriti kerana baca terjemahan Al-Quran. Di sini ada ustaz ceramah, jangan orang awam pergi pada Quran dan Sunnah, jadi sesak belaka. Dah, betul. Dari satu perspektif, ada betulnya mereka yang pergi pada Quran Sunnah, betul-betul dia baca dan dia faham sendiri, memang boleh jadi sesat. Tapi yang kita masukkan kembali pada Quran Sunnah adalah mengikut para asatizah yang bawa kita kepada manhaj, ya, para ulama yang maksudnya mereka menjadi wasilah untuk bawa kita kepada yang ketepatan SOP dengan KPI yang ditentukan oleh Quran dan Sunnah itu. Itu asasnya. Baik, terus kita pergi. Bagaimana dengan daging unta? Siapa pernah makan daging unta ni? Saya ingat saya tak pernah lah. Siapa pernah pergi haji umrah ni mungkin pernah makan nasi arak unta seekor tengah gitu. Lain macam. Seekor gitu lah. Nak makan start rasanya. Pernah? Makan je. Pergi kedai. Lebih kuih lembu lah ko. Ke lembut lagi ke apa? Tak pernah makan, Ustaz. Oh, Kak Anis pernah? Tak pernah. Tak pernah. Kalau apa nama? Unta pun tak pernah, bob lagi tak pernah lah, bob. Bob halal tetapi halal tu nak makan, ingat ke yang belakang rumah jam. Tak boleh. Aduh, nah, lebih kurang memang spesies sama lah, cuma bob tu dia suci sebab dia makan benda suci, habitat dia tengah pada pasir tu. Bob kita jangan pasar. Bob kita belah Dok kita ni belah Kedah, Kelantan. Kalau Kelantan tu belah Kelaburan, dekat dengan belah-belah ada kuih Buddha apa semua tu. Mereka suka lah. Orang Siam. Orang Siam Bahkan dia tak sembelih apa dah. Dia pegang ekor tu, dia hempak ke dinding kepala macam tu. Oh, zalim cara dia matikan dok kita tu. Baik. Cukuplah cerita pasal dok Baik. Bagaimana dengan memakan daging unta? Adakah ia membatalkan wuduk? Benarkah begitu? Kata Fadilatul Syekh guru kami ini, ya benar. Terdapat beberapa hadis yang menunjukkan batal wuduk kerana daging unta. Namun yang paling kuat sanadnya ialah 2 hadis. Salah satunya berasal daripada Al-Bara' bin Azib. Sebab betul-betul bukan Al-Bara'. Ada orang setengah sebut Al-Bara'. Almarhum Ustaz Adlan Abdul Aziz, dia betulkan bacaan kami. Bacaan sebenarnya adalah Al-Bara'. Al-Bara' bin Aziz. Bin Azib. Bukan Al-Bara'. Ada setengah tulisan dia ra tu, apa-apa art tu dia jadi 2. Al-Bara'. Tidak begitu ya. Al-Bara' bin Azib. Dan yang lain berasal daripada Jabir bin Samurah. Hadis Bara' bin Azib diriwayatkan oleh Abdullah bin Abdullah Ar-Razi daripada Abdul Rahman bin Abi Layla daripada Bara' bin Azib, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyinya, anil wudu'i min luhumil ibil faqala tawadda'u minha, wa su'ila an luhumil ghanam faqala la tawadda'u minha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang wuduk selepas memakan daging unta. Baginda menjawab, wuduklah. Wuduklah. Waqala tawadda'u minha. Wuduklah kamu daripadanya. Maka wasu'ila an luhumil ghanam, dan kami tanya tentang selepas daripada makan daging ghanam, apa dia, kambing. Faqala la tawadda'u minha. Tak perlulah kamu wuduk padanya. Gitu, Hadis apa tu? Sunan Abi Daud nombor 184, Sunan Tirmizi nombor 81. Baik, hadis Jabir diriwayatkan oleh Utsman bin Abdullah bin Mawhab Al-Ash'at bin Abi Ash-Sha'sa Abi As-Sa'sa. Kedua-duanya daripada Ja'far bin Abi Thawb, daripada Jabir bin Samur.
anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atawadda'u min luhumil ghanam qala in syi'ta fatawadda wa in syi'ta fala tawadda qala atawadda'u min luhumil ibil qala na'am. Maksudnya seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah kita mesti berwuduk selepas makan daging kambing? Baginda menjawab, jika engkau mahu, sila berwuduk. Nak gak buatlah. Kalau nak gak. Jika tidak, tidak perlulah berwuduk. Kalau tak nak pun tak payah. Orang itu kemudian bertanya lagi, adakah kita mesti berwuduk selepas makan daging unta, ibil? Baginda menjawab, na'am, ya. Pula. Jadi ada dua benda di situ. Daging unta dan daging kambing. Tiba-tiba ada soalan, daging ayam lagu mana? Emang lagi itik salai? Tidak, dia bincang pasal sekarang ni daging unta dengan daging ghanam kambing. Tapi ilah dia adalah pada bakar ataupun ada perbincangan lah. Baik, saya ingin tahu bagaimana pandangan ulama fiqh berkenaan dengan hadis ini. Ulama hadis jelas dah. Yang ni sahih, yang ni tak sahih, yang ini. Sekarang ni nak tahu praktis istinbat hukum daripada hadis. Jadi ulama fiqh kata apa? Menurut kebanyakan ulama, daging unta seperti makanan yang tersentuh api lainnya. Tengok qarinah dia tu pada tersentuh api tadi. Memakannya tidak membatalkan wudu. Ini ialah pandangan para imam mazhab yang diikuti seperti Abu Hanifah, Malik, Sufyan ats-Tsauri, Syafi'i dan lain-lain. Berkenaan dengan hadis yang disebutkan di atas, sebahagian daripada mereka melemahkannya, dia mendhaifkan. Mereka melihat hadis Bara' bin Azib sanadnya muttarid. Muttarid ni maksud dia bercelaru. Dia punya sanad tu bercelaru. Antara yang mengatakan daripada Bara' bin Azib atau Usaid bin Hudair atau Zi Ghurrah, hadis Jabir bin Samurah terdapat perawi lemah dalam sanadnya. Ada perawi yang dhaif, iaitu Ja'far bin Abi Thawb. Ali ibn al-Madini rahimahullah, seorang ulama hadis, pakar rijal, pakar sanad. Pakar rijal ni orang yang kenal perawi-perawi hadis sungguh-sungguh. Ali ibn al-Madini. Siapa yang biasa dengan Dr. Kamilin kuliah pasal hadis ni, pasti biasa dengan nama Ali ibn al-Madini. Dia sebut rahimahullah. Mengatakan bahawa beliau seorang perawi majhul, yakni tidak dikenali. Tak tahu latar belakang dia ni siapa. Tak tahu kethiqahan, dia punya tahap kewibawaan dalam periwayatan hadis itu tidak masyhur dikenali oleh ulama-ulama hadis. Sebagian ulama yang lain mensahihkan hadis ini, tapi ramailah juga ulama sahihkan. Namun mereka berpandangan hukum yang terkandung dalam hadis ini telah dimansuh oleh hadis-hadis yang meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat selepas memakan daging kambing tanpa berwuduk semula. Ingat tak kita bahagian pertama tadi? Kes yang sama. Al-Imam Syafi'i rahimahullah menguatkan pendapat ini secara kias. Seseorang yang memakan bangkai, wuduknya disepakati tidak terbatal. Ia hanya wajib membasuh apa-apa yang tersentuh oleh bangkai itu. Maka jika memakan yang haram tidak membatalkan wuduk, apatah lagi memakan makanan yang halal. Kata Imam Syafi'i rahimahullah. Dia macam apa dia? Kes jual beli selepas azan kedua dalam solat Jumaat ni. Bila bermulanya azan kedua, semua urusan duniawi jadi haram. Untuk lelaki lah. Tiba-tiba dia baru duk beli nasi kandar apa semua, baru nak makan. Azan kedua dia pun nak berhenti, lapar perut dah, tengah jalan ni, beratur lama dah. Dia pun meneruskan. Lepas azan kedua, sedang elok nak suat,
ataupun nak bayar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan kedua. Maka apa berlaku? Jual beli tak dijadi haram. Dosa. Dosa. Tapi sah ke tidak sah? Sah. Muamalat dia tu dengan tuan kedai tu, jual beli tu sah. Cukup syaratlah yang menjual, yang membeli ada duit, ada makanan, ada barang jual beli, sah lah, tak ada masalah. Halal. Halal tu halal lah makan tu. Tapi berdosa sebab apa? Langgar waktu. Iaitu azan kedua selepas dalam azan kedua dalam solat Jumaat. Jadi berdosa besar. Solat sah ke tidak? Solat sah tu hal lain pula. Hal lain pula. Solat sah. Cuma pahala kurang lah, bakal berdosa. Pahala kurang berdosa dah pula. Sebab apa? Langgar waktu yang diharamkan untuk mereka yang disyariatkan itu melakukan apa. Baik. Katanya lagi apa dia? Bagaimanapun Imam Ahmad tidak menyetujui pandangan ini, Imam Ahmad bin Hanbal. Dia tak setuju bahawa kata bila Imam Syafi'i ni anak murid Tok Guru dia, Imam Ahmad ni. Imam Syafi'i kata kalau makan bangkai, ada orang makan bangkai, dia tu berwuduk tapi dia makan bangkai dengan sengaja. Maka bangkai di sini apa nama? Bangkai lah. Bangkai lah. Benda tu haram lah. Benda tu haram. Tapi haram itu adakah buat dia punya wuduk tu terbatal? Tidaklah. Dalam konteks ini Imam Syafi'i pegang kata tak batal. Maka kalaulah makan bangkai begitu pun jadi tak batal, apatah lagi makan benda yang halal. Iaitu kambing dan lembu apa semua tu. Kambing dan ibil apa nama si unta itu. Baik, bagaimanapun Imam Ahmad tidak menyetujui pandangan ini. Menurut beliau, hadis tersebut hukumnya sahih dan kandungannya tidak dimansuhkan. Sebab semua hadis yang dikatakan telah menasakh hadis ini bercerita tentang daging kambing, bukannya daging unta. Imam Ahmad kata dah, tengok zahir hadis tu. Zahir hadis yang kata Rasulullah makan kemudian tak wuduk tu unta, kambing. Kambing memang semua hadis kata okey. Semua riwayat tadi kalau kita baca, dua yang akhir tu semua kata kalau kambing, kambing okey. Kalau unta kena ambil wuduk semula. Begitu. Dan hadis kedua tadi kata kalau makan kambing, nak ambil wuduk ambil, kalau tak nak pun tak apa. Tapi kalau unta kena ambil wuduk. Maka Imam Ahmad pegang pada zahir hadis itu dengan lebih lebih ketatlah. Baik, Imam Ahmad berpendapat daging unta memiliki hukum khas. Sesiapa yang memakannya sama ada mentah ataupun masak. Apa hukum makan daging mentah? Boleh ke? Menjadi syarat ke perlu kita masak baru boleh makan? Tidak ya sebenarnya. Ada keadaan-keadaan cuma tak boleh makan lah, kita dah biasa kalau daging ke apa semua masak belaka kan. Tapi sebenarnya yang wajib untuk menghalalkannya hanya sembelih. Sembelih saja. Lepas tu nak steam ke, nak goreng ke, itu sebab kebiasaan budaya kita. Kalau siapa lalu makan lepas sembelih tu ambil lalu makan begitu, tafadhal mashkura. Tapi tidaklah, paling tidak di steam. Paling-paling tak rajin pun buat sup. Yang mudah, yang maksud itu. Kesihatan of course lah Kak Anis. Itulah kita sembah tentang kalaulah ialah zaman-zaman apa minyak mahal ni kan. Tadi nak beli yang tong mahal RM40 apa semua ni. Nak beli yang plastik dia tak bagi banyak pula. Bagi 2 je seorang, apa benda ni. Kalau pergi parking jauh, suami pergi lain, isteri pergi lain, dia cam ambil dah tadi ni. Dia macam-macam lah. Tapi katanya hukum asal tu kalau kita lalu dan kalau darurat, yang pentingnya sembelih. Syarat jadi halal tu adalah sembelih. Wajibnya untuk menjadikan satu binatang tu halal untuk dimakan.
lepas dia mati tu. Nah, goreng tak goreng, nak steam ke, nak goreng ke, nak salai ke, itu kita punya kreativiti budaya kita. Baik. Tapi tengok orang Jepun untuk makan ikan tu pun kita, tak lalu makan dah. Dia makan betul gitu, sushi apa semua kan. Aduh, kita kata. Ada. Atau apa ni, apa Vietnam roll macam dia punya popiah apa benda tu. Dia masuk benda-benda mentah juga tak? Udang mentah lah apa semua lah tu. Kata dia celur je Ustaz. Dia tak Telur mentah. dia maksudnya letak air panas juga lah sikit kita. Tapi ada juga yang mentah. Macam Vietnam roll tu dia taklah orang kata mentah sangat. Dia cuma macam tu, dia celur-celur jugalah. Tapi terasa dia punya kementahan tu. Alah mentah blended sangat lah maksudnya. Apa nama dia punya sos pun sedap kadang-kadang tu. Jadi dia punya rasa yang mentah tu kurang sikit lah. Dia hilang rasa mentah tu agaknya. Baik, Imam Ahmad berpendapat daging unta memiliki hukum khas. Sesiapa yang makannya sama ada mentah ataupun masak, maka wuduknya terbatal. Bersama Imam Ahmad, pandangan ini turut disokong oleh ramai ahli hadis seperti Ishaq bin Rahuyah ataupun Rahawai, Ibnu Khuzaimah dan Ibn Hibban radhiyallahu anhu. Beberapa ulama daripada kalangan mazhab Syafi'i turut cenderung kepadanya seperti Al-Baihaqi dan An-Nawawi. Wallahu a'lam. Nasib baiklah kita tak ada unta. Kalau ada unta duk makan hari-hari tu, jadi isu jugalah. Lepas-lepas maya, Tok Imam. Tak ada Tok Imam makan unta ke? Yalah. Lepas tu wuduk balik ke tidak? Allah lupa aja. Kena solat semula dah. Gitu. Tapi alhamdulillah kita tak ada unta. Paling tinggi pun kambing. Itu pun biasa jamu lepas isyak lah. Lepas maghrib jarang. Nah, kalau di belah Kelantan lepas maghrib kerap juga. Lepas baca Yasin malam Jumaat apa semua majlis melihat apa-apa, ada makan tu. Baru solat isyak. Nah, ada yang jenis lepas isyak. Kalau di KL ni saya tengok lepas isyak ramainya. Nak lebih mudah lagi, dia packing saja. Nah, habis semua ambil barang bakar sendiri kat rumah. Bolehlah macam-macam cara. Baik, insya-Allah habislah bab ini. Kita sambung sikit bab yang baru. Ada siapa-siapa nak sharing sesuatu ke apa ke kaitan topik kita ni? Ustaz, nak tanya sikit lah. Kenapa dia di isu dia sebenarnya kenapa macam daging kambing tu dibakar tak boleh makan, maksudnya kalau maksudnya isu dia daging kambing yang dibakar tak boleh batalkan wuduk. Lepas tu makan daging unta, apa isu sebenarnya yang makanan tu sebenarnya Ustaz? Isu sebenar yang lebih jelas wallahu alam, saya secara jujur tak tahu. Ustaz dengar daging unta tu batal wuduk, tak pernah tahu. Memang saya rasa ada penjelasan ulama akan jelaskan daging unta ni gini. Daging kambing ni gini. Mesti ada penjelasan dia tu. Pula Ustaz, macam Tapi tak boleh nak cope. Kenapa pula daging unta tu bila makan kena ambil wuduk balik? Tak boleh nak brain Ustaz. InsyaAllah saya akan cuba cari jawapan terbaik daripada pengarang buku ni nanti insyaAllah. Kita solve problem. Kita Baguslah tu. Tanya Maksudnya ibu-ibu sekalian tidak sekadar mendengar tapi sedang cuba untuk kenapa jadi tak masuk ni. Apa beza unta dengan kambing? Sebabnya dua-dua daging yang halal, dua-dua disembelih kan. Dua-dua dibakar, digoreng tadi. Tiba-tiba unta jadi tak boleh, kambing jadi boleh, unta jadi tak boleh. Istimewa sangat ke unta tu? Mungkin adalah penjelasan yang dalam syarah hadis yang panjang ada. Tapi saya akui saya sendiri tidak membaca dan tidak belajar penjelasan lanjut tentang perkara itu. InsyaAllah saya akan tanya kepada Dr. Umar. InsyaAllah pada bulan depan. Kat sini Ustaz, gini. Tak, pasal kita tak ada unta kat sini. Itulah bendanya jangan bincang. Ataupun sebab unta dia punya bulu mata letik sangat ke, wallahu alam. Dia ada bonggol ke apa semua. Tapi saya yakin para ulama dah bincang, cuma kita lah rujukan kita terhad. Saya pun tak buat bacaan lanjut ya. Terima kasih Kak Anis, nanti saya akan tanya dengan Dr. Umar dan
InsyaAllah dia akan respon, nanti saya akan share balik dengan akak-akak sekalian insyaAllah. Okey, ada lagi? Ni ramai pula ni, duduk main biryani apa benda ni. Buat lapar malam-malam ni. Kerana roh sedap kata Anis. Masa saya pergi haji, saya makan nasi biryani unta selepas solat isyak. Jadi tak fikir pula kena angkat air sembahyang. Nampak? Dah. Maksudnya kalau sembahyang, kalau ambil sebelum, kalau makan selepas maghrib sebelum isyak, mungkin Tok Haji, Tok Syah orang Arab tu akan menyatakan, tawadda, dia kata, mak ambil wuduk, dia kata. Mungkinlah. Azab Ahmad bin Hanbal. Okey. Walaupun ada pandangan yang kata tidak, tapi Imam Ahmad bin Hanbal cenderung kata kena wuduk semula. Sebahagian daripada Syafi'i pun kata. Tapi knowing tempat kita ni agak kuat aliran tradisional, saya tak tahu pandangan mereka. Sebab mungkin tadilah tak ada unta, jadi mereka tak bincang. Tidak mesti ada yang tidak jawi perbincangan tersebut. Wallahu a'lam. Baik. Okey. Kalau tak kita move kepada topik seterusnya, kita pergi setakat yang boleh. Kalau tak habis pun kita sambung lagi nanti. Baik, topik seterusnya iaitu tayamum, pergelangan atau siku. Pergelangan tangan atau siku. Tayamum, banyaklah peristiwa-peristiwa yang menarik zaman Rasulullah pun. Ada sahabat yang berhadas besar, air tak ada, nak sembahyang subuh. Tanya-tanya lagu mana ni? Tayamum ada dah, syariat tayamum dah ada, tapi tayamum mewakili kepada wudu. Jadi untuk akad dah besar ni lagu mana? Jadi dalam ramai-ramai tu Rasulullah tak ada masa tu. Jadi ada bagi pandangan, kalau untuk wudu, tangan dengan muka sahaja, maka untuk akad dah besar ni, ya mimpi ke lagu mana tu, kena seluruh badan. Kawan tu pun guling atas pasir. Rasulullah dengar tu kelakar, Rasulullah suka. Lepas tu rupa-rupanya dalam keadaan darurat, kalau tak ada air pun, kalau kita perlu berhadas besar, yakni mengangkat hadas besar itu, cukup juga kaedahnya macam dengan wuduk tadi, memadai. Tak perlu guli bating. Dia boleh pula rolling atas apa nama debu tu, pasir. Tidak. Begitu juga berlaku peristiwa di mana ada sahabat yang balik peperangan cedera parah, nak wuduk, berbalut dia, maka dialah nak solat kan, kena ambil wuduk tu, sebab kena anggota wuduk tempat cedera. Tanya sahabat lain, sahabat kata tak boleh, memang kena wuduk ni. Jadi dia buka, dia berwuduk, dan akhirnya penyakit dia tu, kecederaan jadi serius, dan akhirnya dia mati. Balik daripada peperangan tu, sampai berita tu pada Rasulullah, Rasulullah cukup marah. Rasulullah kata, kamu telah membunuh satu nyawa. Rasulullah marahlah. Sebab apa tu? Sebab macam jatuh pada macam memandai-mandai lah. Sedangkan syariat Islam, bila ada illah, ada qarinah-qarinah yang boleh meringankan rukhsah keringanan itu, maka kita boleh diringankan. Itu yang diajarkan, yassiru wala tu'assir. Permudahkan, jangan persusahkan. Nah, solat tak mampu berdiri, duduk. Tak mampu duduk, baring, tak mampu baring. Baring, tak mampu baring, tak ada apa lah, matilah. Nah, maksudnya sentiasa ada rukhsah. Tapi tidak bolehlah diambil mudah-mudah. Itu cerita lain pula. Islam tidak, satu syariat yang tidak membebankan, memberatkan, menyeksa macam kita sebut bulan puasa. Memanglah lapar perut, lama apa semua. Tapi setakat ni kita tak dengar lagi orang mati kerana puasa ni. Saya ingat saya hidup dekat 40 tahun ni, tak ada lagi terdengar, bapa orang tu mati tu, pocik tu mati. Puasa lah tu, tak makan-makan lagi pagi, subuh hari. Lepas tu bersahur tak? Bersahur tak boleh, 2 pinggan juga makan. Itu tidak kerana puasa tu, cek-cek jatuh. Tak? Implikasi-implikasi lain dan seumpamanya. Tapi kebetulan mati bila puasa, maka dikaitkan dengan puasa. Baik. Tayamum pergelangan ataupun siku, saya keliru kata soalan ni dengan cara sapuan dalam tayamum. Apa yang saya pelajari semasa kecil dulu, sapuan tayamum mesti mencapai siku. Tapi sebuah hadis menyebutkan bahawa
Nabi SAW menyuruh mengusap hingga pergelangan saja. Mohon penjelasan, adakah hadis ini sahih? Orang bincang bab ni sampai kalau duduk dalam kenderaan yang kita tak mampu ada air, ya, musafir apa semua, cukup dengan menepuk dinding-dinding kapal terbang apa semua tu lah kan. Siapa yang pergi umrah haji mungkin mereka khusus sudah ajadah lah. Tepuk, sapu tangan daripada ni, daripada ujung ni, tarik balik sah. Muka, dah habis begitu. Muka dengan tangan saja. Muka dulu ke tangan dulu ni? Tukar aku ni. Muka dulu ke tangan dulu Kak Syida? Kak Liza? Tayamum? Muka Ustaz. Muka lagu mana? Tarik daripada ujung. Bawah ke atas ke bawah? Amo tak buat Atas ke bawah lah Ustaz. Atas ke bawah gitu. Habis. Satu. Cukup. 3 kali ke sekali ya? Kali sudah. Takut 3 kali juga. Tangan daripada ujung. Tarik. Sampai siku. Cepat. Itu yang memang masyhur kita belajar lah. Tapi isu dalam perbincangan kita ni, dia kata, ada hadis yang kata sampai pergelangan tangan saja. Maksudnya, sini saja ni. Dah, sini saja. Lagu mana pula tu? Ayuh kita tengok setakat yang sempat mana ni. Baik, apa yang disebut ni? Hadis yang menyebutkan sapuan tayamum hingga pergelangan tangan memang sahih. Sudah. Hadis ini diriwayatkan dalam beberapa versi. Salah satunya riwayat Al-Bukhari dan Muslim daripada Abdurrahman bin Abza. Seorang lelaki mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan berkata, saya berada dalam keadaan junub tetapi tidak menemui air. Apa yang mesti saya lakukan? Ammar bin Yasir lalu berkata kepada Umar, ingatkah engkau apabila kita musafir dulu dan junub, engkau meninggalkan solat, namun aku berguling di tanah lalu solat? Oh, rupanya Ammar bin Yasir. Tahu kita ngumpat pasal dia ni. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Apabila aku ceritakan kepada Rasulullah SAW, baginda bersabda, innama kana yakfika an tasna'a hakadha. Maksudnya sebenarnya cukup bagimu hanya melakukan ini, yakni bertayamum macam biasa juga, tangan muka saja. Baginda lalu menepuk kedua tangan ke tanah, lalu meniupnya, kemudian mengusap muka dan kedua tapak tangannya. Itu hadisnya. Sahih Bukhari nombor 347 dan Sahih Muslim nombor 368. Maksudnya apa dia? Tepuk di tanah yang suci. Yuk. Maksudnya nipiskan dia ataupun setengah. Ustaz dia ajar tepuk tu buat gini. Untuk buang tebal-tebal tu lah. Punya kreatif orang kita ni sampaikan debu tayamum pun ada jual sekarang. Luar biasa. Tapi saya tak dengar secara je lagi perbahasannya adakah. Yalah debu ni mana-mana pun ada kan. Itu yang sampai Jakim fatwa masa Syekh Muzaffar pergi naik ke angkasa raya tu. Nah, dia nak semayang tu macam mana. Maka Jakim keluar fatwa tu bersidang apa semua. Maka dia pun ikat diri dia. Kata suara tersekat-sekat. Waktu dia dah ni, time dia. Ya hujung-hujung ni selalu macam tu lah. Saya harap dia okey dah. Okey dah kata? Okey dengar ke? Kak Liza, Kak Syida dengar elok? Okey. Kadang-kadang tersekat aja. Saya duduk atas ni, jauh daripada router. Router duduk bawah. Budak-budak tu tengok TV apa semua tu. Baik, kita pergi setakat yang boleh lah. Kita itu. Ini, Baik, katanya apa dia? Baginda lalu menepuk kedua-dua tangannya ke tanah, lalu meniupnya, kemudian mengusap muka dan kedua tapak tangannya. Okey, itu secara zahir ni. Menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari,
Bukan Dr. Fathul Bari ya. Itu seorang insan yang hebat juga tu. Hadis-hadis yang menyebutkan tata cara tayamum tidak sahih melainkan 2 hadis sahaja. Iaitu hadis Ammar ini dan hadis Abu Jaham Ibn Simmah. Tengok nota kaki daripada Sahih Bukhari nombor 337. Jadi hadis tentang tayamum menurut Ibn Hajar Al-Asqalani ada 2 saja yang sah. Hadis Abu Jaham diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang berbunyi suatu hari Rasulullah SAW sedang berjalan dari arah sumur Aris. Sumur apa dia? Telaga. Tiba-tiba seseorang mengucapkan salam kepada baginda. Rasulullah SAW tidak menjawab salam itu, akan tetapi terus mengusapkan tangannya ke sebuah tembok. Lalu mengusap muka dan kedua-dua tangannya. Selepas itu baginda menjawab salam orang itu. Hadis Abu Jaham tidak menyebutkan siku. Ia hanya menyebutkan bahawa Nabi mengusap kedua-dua tangannya sahaja. Jadi tangan ni ada setengah orang. Dia faham kata, kalau orang tanya tangan kita mana? Kita tunjuk ni lah tangan. Maksudnya semua komponen ini adalah tangan. Jadi untuk hadis yang pertama disebut menyapu tangan. Jadi umum. Sampai mana tak disebut. Tapi yang kedua sebut sampai ke siku. Maka di sinilah para ulama bincang. Kita tengok. Ibnu Hajar berkata, selain daripada kedua-dua hadis ini sama ada lemah ataupun diperselisihkan, yakni marfu' ataupun mauquf, terhenti tak bersambung sanad dia. Yang rajih ialah mauquf. Yang lebih kuat adalah mauquf, terhenti. Disebut Al-Fathul Bari. Bagaimanapun sapuan tayamum hingga siku sahih diriwayatkan daripada perbuatan Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu. Beliau ialah seorang sahabat Nabi yang sangat teliti meniru setiap perbuatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik meriwayatkan dalam Muwatta daripada Nafi', suatu hari beliau dan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma pulang dari Juruf. Apabila tiba di Mirbat, Abdullah turun dari kenderaannya lalu bertayamum, air tak ada. Beliau mengusap muka dan kedua-dua tangannya hingga ke siku, lalu solat. Maksudnya apa dia? Ada 2 hadis yang sahih. Satu hadis sebut tangan, tak sebut sampai ke siku. Satu lagi sebut sampai ke siku. Tetapi hadis yang sampai siku telah disokong oleh amalan sahabat. Nampak tak? Para sahabat yang diriwayatkan bertayamum telah melakukan hingga ke siku, dan ini lebih kuatlah. Sebab yang paling faham sunnah Rasulullah ni, amalan Rasulullah adalah para sahabat. Itu keadaannya. Tuan-tuan dan Bapak rahimahullah. Baik. Boleh kita berhenti di situ untuk kita mengambil nafas dan juga beristirahatlah. InsyaAllah pada bulan depan kita ulang balik dan kita sambung terus sampai ke pendamat dalam bab tayamum pergelangan ataupun siku. Tuan-tuan, sebelum berhenti, wallahu alam, saya rasa hari Sabtu ni pukul 9.10 ni ramai dah ada program kot. Cuma sajalah saya war-warkan sekali lagi, program saya yang buku baru itulah yang 40 sunnah solat berdasarkan mazhab Syafi'i, yang saya bergabung sepatut 3 orang bersama Profesor Dr. Basri Ibrahim Al-Hasani Al-Zahari dan juga Ustaz Fawaz Fadil dan juga saya sendiri. Tapi Profesor Basri Ibrahim tak dapat, ada mesyuarat fatwa. Jadi tak bolehlah dia kena fatwa. Tinggallah saya dengan Ustaz Fawaz. Ustaz Fawaz ni faqih lah. Cuma dia sangat fokus kepada fiqh usul fiqh. Cukup alim luar biasa. Cuma yalah dia beza sikitlah dengan kita yang agak mengetatkan beberapa benda yang kita rasa perlu ketat ni. Tapi dari sudut kealiman, kefasihan, luar biasa Ustaz Fawaz ni. Sekarang ni pejabat mufti memang duk panggil dia untuk bagi latihan kefatwaan. Ustaz Fawaz Fadil ni anak almarhum Datuk Ustaz Fadil Noh lah, mantan Presiden PAS. Tapi dia ni tidak masuk parti mana-mana lah. Abang dia adalah masuk parti tu. Dan abang seorang lagi tu pensyarah UIA,
Dr. Ammar Fadil. Itu pagi-pagi duk lepok minum dengan saya lah setiap pagi. Itu bidang Quran. Begitulah dukungan. Cuma kalau kata ramai-ramai ni tidak ada ke mana-mana apa semua, saya jemputlah untuk meramaikan majlis. Dapat buku tu free selepas bayar RM50 sekali dengan program. Buku tu dapat free. Tak free juga, dia kira sekali dah tu. Dan hari Sabtu ni Kak Anis. Hari Sabtu ni. Nanti saya bagi link pada Kak Syida. Kak Syida mungkin boleh share sekali lagi lah. Kalau yang tak ada kerja ke dalam perjalanan macam siapa itu pergi ke Langkawi, dia buka kuliah kita sambil-sambil duduk snorkeling apa semua tu. Apa nama siapa itu? Captain Segala Station. Pergi Turki. Siapa dia itu? Tak apa Ustaz, Kak Syida dah share kat grup. Ada lagi program Ustaz ni kan. So tak apalah, Ustaz remind, dia lupa jugalah ni. Okey. Tapi mungkin sebahagian dah ada program lain lah, tak apalah. Kalau yang tak ada tu bolehlah sambil-sambil memandu kereta ke apa semua tu. Mendengar bersama insya-Allah. Jadi itu sajalah. Insya-Allah kita berhenti situ. Sebelum kita bertemu lagi pada bulan minggu depan insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Banyak benda baru malam ni Ustaz yang baru dengar. Yang paling terkejut tu unta tu lah. Sebab tak tahu langsung cerita tu kan. Tapi Alhamdulillah bila kita belajar Itu belum kita dapat bincang, kemudahan. itu belum lagi kita bincang kencing unta tu Kak Liza. Itulah. Yang tu kencing unta tu duk dengar juga ubat-ubat konon-kononnya kalau pergi sana kan. Kalau pergi Mekah sana umrah ke haji ada lah dengar tu. Tapi yang ini memang tak tahu. Memang Kak Iza pun tak pernah pergi umrah pun tak pernah makan lah. Makan pun kibas saja. Lain tak makan, tak tahu. Jadi tak terfikirlah benda-benda ni ada. Rupanya bila kita belajar ni ada macam ni rupanya. Lepas ni kalau pergi tahulah kan. Kurang-kurang kita dah boleh aware lah benda tu. Jadi Ustaz, terima kasih banyak. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Ustaz, ada Kak Pah bagi tahu dekat dalam grup, dia kata penyertaan dah tutup Ustaz. Tak ada register, tak ada join. Nanti saya minta PIC buka balik lah untuk, tapi itulah dia dah tutup. Cuma kalau kata nak lagi, saya minta dia buka sampai esok sehari lagi. Kena cepat-cepat masuk lah. Sebab kita nak hantar buku tu takut tak sampai buku sebelum program hari. Program. Saya minta dia buka sehari lagi. Kalau siapa nak masuk dalam Malam ni sebelum esok lah, last. Okey. Kerja dah. Okay. Ustaz ya, insyaAllah. Assalamualaikum. Terima kasih. Saya keluar dulu ya. Baik, Ustaz. Wassalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Okay, Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Sahabat-sahabat semua, terima kasih Liza, terima kasih semua yang hadir, Kak Raya semua. Baru keluar Kak Raya. Dah Ustaz daging unta tu. Itulah. Saya pun terkejut. Dia selalu macam tu, dia bawa makan daging unta lepas Isyak. Lepas solat, dia makan. Isteri dia tak semai belakang. Dia tak ada juga orang. Dia dah pernah makan. Sepupu gaya pergi masa baru ni. Tapi dia kata khas semua. Tapi kita pergi dah lepas Isyak. Memang daging dia lembut sangat lah. Daging dia mahal juga lah. Tapi makan tak ramai okey lah. Kalau ramai-ramai je nak bayar. Okey, pergi sahabat-sahabat semua. InsyaAllah kita jumpa pada esok pagi. Tadabbur surah Al-Isra' siri kedua ya. Lagi semua. Terima kasih Kak Sarah semua ya. Dan dengan itu saya end kesisi malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom Kak ya, kita masuk dulu. Waalaikumsalam. Okey. Liza. Sama Kak ya, jumpa lagi insyaAllah. Ya.